Okay, dah record dah. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum semua. So, just in, mungkin yang dah pernah dengar sebelum ni, saya just, mungkin ada yang tak pernah dengar lagi. So, saya bagi just... Sekejap Okay, sorry ada wife kat sebelah. Dia pun ada video dia gak. Okay, hari ni macam biasa, hari ni dah sambung sampai ke part yang ketiga. Ni yang hari tu punya, saya guna template yang sama, saya sambung je. So, biodata ringkas saya, just go through balik lah untuk yang tak kenal saya lagi. Nama Amir, 26 tahun, graduan perubatan, University College Dublin dan Penang Medical College. Dan saya bukan siapa-siapa dalam dunia saham, just suka membaca dan suka untuk berkongsi apa yang saya baca. Dan saya juga marketing rep untuk M+ Air Saham dan RHB. So siapa-siapa nak buka M+ dan dapatkan screen Air Saham percuma, boleh PM saya. Itu selingan je lah. So buku Trade Like a Shark ni, untuk yang tak pernah dengar lagi sebab ni dapat yang ketiga. Buku ni tentang apa? So buku ni adalah mainly tentang psikologi dalam trading. Psikologi dalam trading dia basically tentang kita selalu nampak gambar yang kata dalam trading ni apa yang main dia. So yang main dia kadang-kadang kita ingat technical analysis, fundamental analysis, tapi sebenarnya emosi memainkan peranan yang besar dalam trading kita dan kebanyakan daripada kita terlepas benda ni. Okay, so tu je lah summary. So sebelum ni saya dah buat part 1 dan sampai ke part 2. Hari ni part 3 lah dan konten buku ni, okay, just in summary, konten buku ni, okay, saya kena present dulu. Okay. Alright. So konten buku ni inilah dia. Dia ada 3 parts buku ni. Yang first adalah The Way of Shark. The Way of Shark ni hari tu dah bincang dah. Hari tu dah sembang lah, bukan bincang So saya just review apa yang saya baca lah. Hari tu dah settle lah. Part 1, part 2 dalam review saya settlekan benda ni, part 1. Dan sekarang hari ni kita akan tengok part 2 of buku ni, iaitu The 8 Deadly Emotions. Dan kita akan sentuh 3 emosi, iaitu excitement, desperation and greed yang sempat saya baca tadi lah dan sempat saya buat nota sikit. Okay, so kita pun skip semua ni. Kita pergi, alright, part 2 untuk buku ni, iaitu The 8 Deadly Emotions. So dia penulis buku ni, nama dia Robbie Burns. Dia membincangkan 8 emosi yang berbahaya untuk trader dalam buku ni. Dan inilah ke-8 emosi tu. Alhamdulillah. Excitement, desperation, greed, fear, egomania, stubbornness, anger and retreat. Ni kadang-kadang ada emosi yang kita sedar benda ni ada dalam diri kita. So antara kita nak accept dan kita nak apa orang panggil, accept yang benda tu memang dalam diri kita ataupun kita nak in denial. Itu je. So kita cuba faham lah apa emosi yang sebenarnya ada dalam diri kita. Kita nak cuba faham dan kita cuba nak perbaiki emosi yang boleh membunuh diri kita sebagai trader tu. Itulah objektif dia lah bagi saya. So yang pertama, excitement. So penulis ni kata, the need for thrills and spills untuk cari excitement can be fatal untuk trader. Kalau kita trade semata-mata untuk keseronokan, untuk rasa macam bila masuk je rasa nak untung ke tak ni, untung ke tak ni. Kita nak rasa tu je, itu bahaya. Dan dia boleh jadi fatal untuk trader. Dia boleh membunuh seorang trader. Dan psychological research suggests that some individuals are more impulsive than others and less conscientious, English, about adhering to plans and intentions. These personality traits often are accompanied by stimulation seeking and a high degree of risk tolerance, a deadly combinations. Ni Brad Sternberger cakap. Sternberger ni one of a trader punya penulis juga. So sesetengah individu dia kata adalah lebih impulsif daripada orang lain dan dia tak ada plan. Dia less conscious nak stick to the plan dia. Dia very impulsive. Nampak stok dia naik, beli terus. Nampak stok naik, beli terus. Lalas terbeli pucuk. Dan ada individuals yang tends untuk jadi macam tu dan ini sangat-sangat berbahaya. Dan dia kata sini trades macam ni dicampur dengan dia ada satu perangai yang suka nak stimulate diri dia.
untuk nak cari yang nak stimulate diri dia untuk cari satu trade yang membolehkan dia rasa happy, rasa thrills. So itu combination yang berbahaya. Dia dah impulsif, lepas tu dia suka keseronokan trade tu. So very deadly combination. Lepas tu some people are gambleaholic. Digabungkan gamble and alcoholic. A gambleaholic maksudnya this is an illness. Seperti mana alkohol ada alcoholic, drug ada drug addicts, smoke ada smoke addicts, dan semua orang ada addictive. Game ada game addicts. Orang yang very addictive terhadap sesuatu, dan orang yang very addictive terhadap trading dan menganggap trading seperti seorang gamble, dia gelarkan sebagai gambleaholics. Dan ini adalah satu penyakit dan satu jenis addiction dan berbahaya. However, dia kata bukan less severe gambling instinct is a very common among traders. So kadang-kadang insting yang dia tak adalah gambling 100% kan, tapi macam gambling juga sikit. Tapi ini very common among traders. Rasa nak cubalah masuk, nak chip in lah sikit. Itu benda biasa among traders. Dia tak ada, ini bukan judi in term of haram ke halal ke tak. Tak, ini just words used by the author. Lepas tu dia kata, okay. So ini dalam buku dia kata, buying a share using any excuse. Dia nak beli semata-mata sebab nak beli je. Gatal tangan nak beli. A mate, sebab apa? A mate told you or someone on a bulletin board said you could fill your boots. Dan ada orang bagi tahu dekat bulletin boards, i.e. investor, wish kau beli ni confirm 100%. And it is extremely hard to expunge gambling from your brain. The lure of punch is very addictive. Rasa nak gambling tu sangat-sangat addictive. And traders love the idea of buying a small oil company and making $1 million from a tiny initial investment. After oil company, it is any company with a cure for cancer just around the corner, or a penny share. Anything where there is a huge risk. So, bila saya baca ni, saya rasa macam nak tergelak kan. Dia macam very terkena dengan diri kita lah. Dekat Malaysia pun benda sama jadi. Kat UK pun benda sama jadi. It is everywhere. And rasa nak beli counter-counter penny, konon-konon nak buat glove, kilang tak siap lagi. Dan contohnya, lepas counter glove habis, counter vaksin pula. Vaksin pun tak keluar lagi. Lepas vaksin, counter lain pula kan. Asal nama penny, kita nak masuk. Dan asal ada huge risk, kita nak masuk. So, itu very, very common traits of a gambler. So, bahaya. Dia very sangat bahaya. So, dia pun cerita. Author ni cerita tentang satu kisah Rob Stale dalam buku ni. A desire for excitement can lead to big losses very quickly. So, dia cerita tentang cerita Rob. Okay, untuk saya ringkaskanlah cerita ni. So, bila jadi cerita macam ni, jadi panjang pula. Rob ni cerita. Dia berjaya hilang duit £20,000 dalam masa beberapa hari. Dan dia ingatkan, dia tahu dah macam dia tengah ini dia trade indices lah, index dekat UK, FTSE. Dia rasa enjoy dia tahu bahaya trade index ni, tapi dia nak juga trade. Last dia pun pergi main bantai short dekat Dow and FTSE, dan lepas tu dia lose semua duit dia. Tapi dia yakin dengan correction. Dia yakin ada correction naik sikit kan. Tapi lalas dia bangun dan tengok semua position dia dah margin call overnight. Sebab future dah naik. Dia pergi short tapi future naik. So ini macam kita, dia mungkin tak boleh relate sebab ni future punya commodity. Tapi basically dia ingat mungkin dia akan buy dan dia boleh naik tinggi. Tapi Isnin bangun gap down, settle masalah. Dan inilah sebab dia buat jadi macam ni, sebab dia dah fall into a gambling trap. Sebab dia nak masuk tu sebab excitement dia. Beli sebab ada excitement, bukan sebab dia study ke apa. Dia nak suka-suka, seronok. Dan dia tak boleh nak kawal benda tu. So Rob ni rasa susah nak berhenti lepas dah kalah. And dia tak sure kenapa. Dan author believe ni sebab emosi. Dia nak revenge dekat market dia. So macam mana kita nak fix benda ni? Untuk total gambleaholic, dia kena stop totally. Tak ada cara lain lah. Dan ini untuk orang yang betul-betul serius masalah lah. Memang every minute dia nak, kalau dia nak tekan je buy. Kita stop totally. Bahaya. Untuk yang lain, untuk jenis lain ni macam orang yang less severe lah. Maybe macam kita kan. So kita kena admit ada gambler side inside ourselves. Ni dia penulis generalize lah. Generalize. Ada gambler side di dalam diri kita. Dan kita kena admit benda tu. Kita kena aware ada benda tu. Selagi mana kita tak admit dan aware ada benda tu, kita takkan
takkan sedar yang kita ada kelemahan. Kita rasa diri kita sentiasa betul. So kita kena aware first. That's the first step towards improvement. Yang kedua, kalau memang kita dah yakin kita ada. So dia kata, open separate gambling account. So in term of gambling, maybe dalam konteks kita adalah kita buka account baru untuk trade yang high risk yang kita nak buat. Contoh kita nak scalp every second, every minute kita nak scalp. High risk trade macam ni, buka satu account lain dan jangan mix dengan account yang kita nak swing. Dan dia kata untuk account-account high risk macam ni, bila saya kata gambling ni, yang dalam konteks kita bagi saya it is a high risk trade lah. Okay? Guna sum of modal kita je. Jangan 100% in. Guna hanya setengah. Kalau boleh 10%, 20%, biar sikit. Yang lebih tu kita put dalam account yang mana lebih low risk dan lebih high success rate, which is a swing counter lah. So, bila kita dah lost, okay, so kita ada satu separate account untuk kita FIFO, intraday, BTST. So this is the account yang kita fokus untuk high risk trade sahaja. Yang account lain fokus untuk swing je, jangan mix. Jangan mix. Dan duit ini, kalau contoh kita dah guna account ni, suka hati kita lah. Kita nak risk macam mana pun, itu dah tak kisah dah. Sebab kita dah manage risk kita. Dan kalau kita dah lost, contohlah lost 100% kan, dalam account yang high risk ni, jangan top up lagi. Kita dah tahu dah, kita memang problematic dalam high risk trading. Yang top up lagi, improve first. Dan macam mana kita nak tahu kita dah dalam gambling punya side of emotion ni, kita nak mencari excitement ni adalah bila kita dah mula asyik-asyik nak buat trade je. Tak nak stop. Gatal betul tangan nak tekan buy. Kita rasa very excited, sweaty palms. Bila dah masuk rasa wish berpeluh, tidur tak lena semua. Dan kita rasa out of control attitude. Okay, so itu yang pertama. Itulah untuk excitement, emosi excitement. Baru pertama. Okay. Yang kedua, desperation. So desperation, so bukan sahaja sebab thrill je yang sebab orang nak gamble ni. Okay, author dia kata. Tapi juga sebab desperate. Dia rasa, apa dalam bahasa Melayu desperate ni? Dia rasa desperate lah. Semua orang faham lah, desperate. So ada orang dia boleh mula dengan dia mula-mula sikap dia seperti seorang jerung, tapi tiba-tiba gambling instinct bermain di kepala dia, dan benda ni kena desperate, kena recognize cepat. Dan dia dah steady dah mula-mula, trading plan settle, success rate okay, cun, dia tak kejar harga contohnya lah, tapi tiba-tiba ada gambling instinct bermain kepala dia, dan benda ni tak boleh lari. Benda ni nak konsisten, takes time, it takes a good circle and everything. Dan kadang-kadang sebab desperate juga, tiba-tiba kita rasa nak gamble. So ada cerita Steve Tail, okay, ni ringkasan dia lah. So Steve ni, dia dah banyak join seminar. So ni just a kenalan kepada penulis lah. Dia dah tahu dah cara nak trade dengan betul. Dan mula-mula dia dah okay lah trade. Lepas tu tiba-tiba dia decide untuk masuk satu stok yang nampak murah. Dia masuk dah stok yang nampak murah, stok tu. Tiba-tiba lepas dia dah masuk, stok tu jatuh sebab news sampai China. Lepas dia pun pergi average down. Isnin buka gap down dan settle, wipe out semua modal, plus terpaksa berhutang lagi. Sebab dalam kes dia ni, diorang ada satu konsep sana lah yang boleh pinjam duit semua, macam kita macam kontra account. Dan dia pun terpaksa berhutang. So dia dah sampai satu level yang very desperate ni. Kita boleh nampak dah desperation dia. Dan dia pun decide untuk stop trade unemotionally. Mula-mula dulu dia macam shark. Shark ni trade unemotionally. Dia pun mula trade dengan emosi. Instead of enjoying slow and steady, right? Patutnya kita enjoy naik perlahan-lahan, tapi slow and steady, kan? Tapi dia pun mula masuk dekat counter-counter yang dia rasa, woi, ni confirm boleh terbang ni. Dan dia rasa confirm news dah ada, rumors dah ada, kilang bluff dah nak buat, confirm boleh terbang. Dia start masuk. Dia masuk pula guna kontra account. Lagilah emosi akan jadi membuat. Dan bila stok tu makin jatuh, ditermakan dekat pucuk, dah mula datang. Author kata, oh God please no. Please no, janganlah jatuh. Punya feeling datang kat diri dia. Okay. So dia pun beli lagi. Average down. Dia jadi makin emosi. Dia makin yakin yang stok yang dia beli akan rebound. Dan dia akan dapat untung yang besar gila. Dia yakin. Sebab apa dia yakin? Bukan sebab technical analysis, tapi sebab dia desperate. Tapi benda tu tak jadi, and dia habis lagi kredit yang dipinjamkan, macam kontra account.
Dan dia mula jadi in denial sebab kena suruh bayar hutang. And then dia pun mengaku, so cerita dia habis. Dia pun mengakulah, dia tulis surat dekat author, lepas dia buat reflection, biggest error dia buat. Biggest reflection yang dia dapat sebab kenapa dia gambling trading dalam keadaan, sebab apa dia jadi macam tu, sebab dia ni the only earner dalam family dia. Sebab family dia sakit. Dan dia kena buat duit cepat. Sebab itulah dia terjebak dalam gambling trading ni. So dia ada dalam satu keadaan yang membuatkan dia very desperate. Dan sebab itulah dia terjebak ke dalam gambling. Bukan sebab excitement je, tapi sebab dia desperate. So Steve ni, dia umpama orang yang pergi beli kedai, orang yang beli barang guna credit card, tapi dia tak ada duit nak bayar balik credit card dia. Dan bila things don't go his way, memanglah dia akan terjebak dalam gambling. Sebab dia dah dalam keadaan terpaksa. Dan dia very desperate dah. Dan kalau tak ada, so pengajaran dia, kalau tak ada duit yang afford untuk hilang, untuk lose, kita tunggu ada duit tu. Itu pesanan Steve. Kalau kita, contoh modal ada 10,000, tapi kita tak sanggup hilang 10,000. Tunggu ada 10,000 yang kita sanggup hilang, baru kita trade. Itu pengajaran dia. Jangan sampai kita jadi orang yang desperate dalam trading sampai terpaksa buat gamble punya trading. If not, kita takut kita akan jadi macam Steve. That's the lesson lah yang penulis ni ajar. Okay, dan kemudian ada satu lagi. Tadi excitement, gambling, excitement, desperation, dan third circle of gambling hell. Dia gelarkan ada 3 sekawan lah. Just next to desperation. Nama dia shame trading. Apa yang jadi? Lepas kalah banyak, kita still ada temptation nak teruskan juga walaupun tak ada duit. Sebab mungkin terfikir ada family lagi nak pinjamkan duit. So kita pun tak give up. Bukan tak give up sebab apa, tapi sebab rasa ada orang lagi kita boleh pinjam duit. Okay. Dan kita malu dengan diri kita ataupun dengan orang lain yang tahu kita dah start trading, tapi tak untung-untung, makin rugi pula. Dan benda ni menyebabkan kita meminjam duit daripada orang lain. Dan shame ni, rasa malu, rasa shame ni perangkap yang sangat dahsyat. Sebab kalau terjatuh dalam mana-mana perangkap ni, rehat dulu. Jangan musnahkan kehidupan kerana trading. Rehat dan rebound stronger, ataupun mungkin kita perlu berhenti. Mungkin trading bukan untuk diri kita. Okay. Ini nasihat penulis. Then dia ada satu quote, no one seems want to go there, but it seems to me, especially after reading some of the awful tales of people losing houses, relationships, pretty much everything, that when all the fear and greed impulses have died away, and the beaten up trader staggers off the roller coaster and surveys the carnage of the trading account, shame rears its ugly head. Basically, ramai orang hilang rumah, relationship semua, rupanya punca akar dia adalah kerana malu bila kalah trading dan dia nak teruskan trading tu juga. Okay, itu saya simpulkan macam itulah. Dan itu sangat bahaya. So, kita belajar daripada benda ni. When kita start lose, kita kena pasti apa masalah kita. Kalau kita ada emosi-emosi seperti ini, rehat dulu. Okay? Dan review balik dan evaluate balik diri kita. So fear and greed are often portrayed as two separate impulses. And takut dan tamak macam dua benda berbeza. Tapi sebenarnya diorang sebenarnya lebih connected daripada apa yang kita nampak. Okay. That's what looks like bargain hunting, greed can actually be driven by a fear impulse. Kan orang yang nampak macam, tamak dia ni kan, tengah murah dia nak sauk lagi bawah, average down. Tapi mungkin sebenarnya kerana takut dia akan hilang lagi banyak. Dan sebab tu dia nak average down, dia nak kurangkan loss dia. Dan taking profits too early sebab dia takut akan hilang semua yang dia dah pernah loss sebelum ni. Dia pun TP awal sebab takut tiba-tiba jatuh balik. Okay. So itu dua dah emosi yang kita bincangkan. Okay. Right. Dan yang ketiga, kita tentang greed. Okay, tak ada soalan lagi kan? Okay. Yang ketiga tentang greed, emosi ketiga. Orang yang greed ni biasanya sebab nak buat duit yang banyak dalam masa yang singkat. Dan ini punca kejatuhan ramai traders. Short's law mengatakan, Short's law macam Murphy's law lah. Dekat UK, the more money we try to make and the quicker we try to make it, the less likely it is to happen. Dan lebih banyak duit yang kita cuba buat dan lebih laju kita nak cuba buat duit tu, lebih macam kurang kemungkinan benda tu nak jadi. Itu maksud dia.
So itulah, kalau kita tamak sangat, kita rasa cepat gila, esok aku nak buat duit, esok aku nak buat duit 10 juta. Lagi kita banyak rasa macam tu, lagi kurang kemungkinan sebenarnya akan jadi benda tu. Itulah law dia. Dan ada banyak jenis greed dalam market. Kita tengok dua yang paling berikan kemudaratan yang paling besar. Penulis fokus kat dua ni. Yang pertama, the lure of the long shot. Apa maksud dia? Kita mengharapkan satu trade akan change everything. Jackpot lah basically. Itu saya rumuskan. Dan satu trade, kita letak 10K, kita harapkan dia jadi 1 juta. Itu kita punya. Daripada kita harapkan dapat 1,000%, 3,000% daripada satu trade tu. Itu adalah sejenis greed, iaitu the lure of the long shot. So, dia pun cerita tentang Barry Stale. So, banyak cerita lah dalam buku ni untuk correlate, bagi relevan poin-poin yang cuba sampaikan. So Barry ni dia ada 200,000 pound kan. Dia nak buat duit dalam market. So kalau dia ni macam seorang jerung, perkara logik nak buat adalah dia aim sahaja 10 hingga 20% setahun. Dah okey dah. Kan dah okey dah. Ini dekat UK tau. Kan dekat Malaysia lebih daripada 7%. Dah okey dah sebenarnya. 200,000 kan, modal besar. Dapat 20,000 setahun pun dah okey. Tapi dia pun cari saham penny yang bernama COMS at 12 pence. Dan dia duk fikir, boleh jadi 60 pence ni. Tapi tak make sense untuk kita letak semua all in dalam saham penny. Tak ada syak akan buat macam ni. Dan share tu betul, dia boleh pergi 50 pence. Tapi dia juga boleh pergi 10 pence, 0 pence. Dan dia boleh pergi 50 sen. Tapi boleh juga pergi 0 sen. 0.05 sen. Saham penny selalu jadi macam tu. Kalaupun pergi 50 sen, author kata, saham penny ni biasanya tak liquid. Mungkin tak cukup orang nak beli nanti. Siapa yang pernah beli saham penny, dalam modal yang banyak, mungkin dia akan faham benda ni. Mungkin bukan semua saham penny kat Malaysia macam tu lah. Tapi dia akan nampak ada banyak saham penny yang ada QQ lompong. Satu Q tu mungkin tak sampai 100,000 pun. Mungkin kan ada saham penny macam tu. So tak liquid. So kalau dia dapat jual pun dekat 50 sen ni, mungkin dapat jual 10K je. So lagi 190K, mana nak jual? So inilah cerita dia. So ada cerita kedua, iaitu Jerry Stale. So plot yang sama. Dia ni beli dekat 50 sen, jatuh sampai 16 sen. Author suruh jual lah, ni kawan dia lah. Mula-mula dia degil, lalu dia jual juga. Dan lepas tu harga stok tu naik sekejap. Dan lepas tu author kata, alamak, nanti dia salahkan aku. Ni aku dah suruh cut loss lah. Tapi lepas tu, junam, settle masalah. Dan betul-betul dah kena dam dah saham tu. Okay, so contohnya macam orang yang greed kan, orang yang nak beli saham penny ni, contoh kita takut dia jadi macam saham hari ini yang jadi, iaitu saham GNB. Kita tengok contoh. Saham GNB ni saham penny lah, super penny. Dia pernah lah daripada 3 sen, dia pergi sampai 9 sen. Dekat 300% lah. Which is good lah. Orang yang ambil opportunity, okay lah. Tapi bila dia start jatuh, balik apa kita nak buat? Daripada 9 sen, jatuh, sampai 55 sen. Hari ni, dia gap down. Daripada 3 sen, sampai ke 2 sen. Apa kita nak buat? Kita nak average down. So, ni saham-saham yang bahaya gila. Saham penny, lagi-lagi saham ni adalah tak silap saya PN17, dan hari ini dapat announcement ada suspension dan mungkin ada possibility untuk delist hari ni, last week. So bila kita fokus sangat cari saham penny sampai termasuk saham macam ni, apa akan jadi dengan diri kita? So ini contoh greed lah. Mungkin kita bila rasa greed datang, nak lagi average down, itu dah masuk fear dah semua. Itu just contoh lah. Dan saya teringat bila buat slide ni tadi, saham GNB. Okay. And then, itu jenis yang pertama tadi. Ingat, tadi ada satu jenis greed. Satu adalah the lure of long shot. Yang kedua adalah yang rasa I am a god. Dia rasa diri dia macam Tuhan. Okay. Conor Campbell, satu financial analyst dengan trader dekat Spreadex. Spreadex ni tempat mengumpulkan trader-trader lah. Okay. Dia tengok beribu trader dekat Spreadex ni. Dan dia kata the biggest danger untuk traders adalah greed, tamak. And more specific, second form of greed ni, iaitu I am a god punya greed. Traders yang pergi go around dan rasa dia ni dah level-level Tuhan dah. Bukan level Tuhan itu maaf akidah ke apa, tapi dia rasa dia ni paling
tahap-tahap genius lah. Okay. Dia kata there is a lot of greed about. It might seem an odd things to lambast a trader over. Okay, sabar. But nothing is more dangerous than a trader who overextends himself because his head has grown a little too big after only a few profitable trades. People susceptible to a rapidly expanding ego at the slightest signs of success quickly come unstuck. It's a trait that leads people to make more and more rash decisions based on nothing more than hubris. Okay, so ini Conor Campbell cakap. So tak ada benda yang lagi bahaya untuk seorang trader daripada trader yang rasa diri dia ni dah hebat dah, sebab dia baru menang 5 to 10 trades contohnya. Dia baru menang several trades. Dia menang berturut-turut. Oi, hari ni 10%, esok 20%, lusa 30%, minggu depan 100%. Dia tiap minggu menang. Dia rasa macam alamak, aku macam level-level padu lah. Dan aku sifu, aku coach, aku yang paling terhebat dekat Malaysia ni dalam trading. Dia dah mula rasa macam tu dalam diri dia. So tak ada benda lagi bahaya untuk seorang trader daripada trader merasakan diri dia macam ni. Dia rasa macam Tuhan. Dia takkan kalah. Dia takkan kalah dah. Dan ini sebab perkara ni akan membuatkan dia akan leads people to make more and more rash decision. Dia akan buat lebih banyak decision of trading yang lebih rash, lebih tergesa-gesa. Okay. Kemudian dia ceritalah satu kisah untuk support dia punya point ni. Itu kisah Alpesh. Dan Alpesh ni ada seorang trader lah, dan dia perform tahun 2014. Dan dia pun mula rasa dia ni market genius. Dan dia start masuk modal besar tahun 2015. Tahun 2014, average position size dia untuk satu stok adalah 6,000 pound. Dan setiap kali dia masuk satu stok, 6,000 pound. Okay. 2019 dia rasa confident dah. Dia pun masuk 100,000 pound dekat ETO. 40,000 pound dekat JLG. Ini nama stok dekat UK lah. Dan UK saya rasa. And banyak lagi. Tapi total hampir 250k pound. Dan hampir semua dia pinjam duit orang. Okay. So paper profit dia dah 25,000 dah lepas beberapa bulan. And dia pun mula rasa macam raja dah. Dan aku dah untung 25,000 pound ni. Banyak gila ni. Tapi tak lama lepas tu ETO makin jatuh. Dan bila dia masuk ETO 100,000 ni, maksudnya kalau 8% jatuh pun dah 8,000 loss. Dan dia tak boleh nak terima loss sebanyak tu. Dan sebab sebelum ni dia masuk sikit je, $6,000 kan, 6,000 pound. Kalau loss 8% pun baru berapa banyak. Tapi sekarang sebab position makin besar, 8% jatuh pun akan rasa banyak. So dia pun hold je lah. Dia tak boleh nak terima loss tu. Dan ada saham yang dia daripada untung jadi loss. So dia tak boleh nak terima. Dia tak letak trailing stop. And datang August 2015, market makin junam, dia pun terjual lah. Macam biasa kan kita rasa, kita mesti pernah hadapi benda tu. Market jatuh sikit, tak nak jual lagi. Market jatuh lagi, tak nak jual lagi. Dah lepas kita support pun tak nak jual lagi. Jatuh lagi banyak, barulah kita decide untuk jual. Lepas tu rebound. Dan ni pun jadi dekat dia juga. So dia pun terjual dekat worst point, dekat peak of the sell. Dan dia loss dalam 12%. In total, tak banyak sangat lah. Tapi still banyak lah compared to the year before. Sebab dia ada banyak large position. Dalam 250,000 pound. 12% dah dalam 30,000 pound. Lebih kurang. So kira banyak juga. So apa advice dia? Jangan masuk banyak sampai kita dah konsisten. Jangan masuk all in dulu. Dan pastikan letak stop loss. Tu simple advice dia. Dan benda yang hampir kita semua dah tahu, jarang kita buat. Dan ini terjadi dekat semua trader dekat serata dunia. Okay. So, trade like you don't need the money. It takes so much pressure out of you. Ini kata-kata Martin Nimi. Dan author quote dalam buku ni. Kita trade seperti mana kita tak perlukan duit tu. Tak perlukan profit tu. Kita relax. Dia akan buang segala tekanan dalam diri kita. Kita trade based on analysis mata. Kita tak pressure dengan apa-apa benda. So kita akan lebih lega dan tenang dalam membuat trade. Dan salah satu sebab ramai orang jadi tamak sebab terlalu senang nak pinjam duit. Ini mungkin dalam UK. Macam konsep kontra dekat Malaysia. Tapi Syah dia takkan consider benda ni. Dia takkan consider nak senang-senang pinjam duit. Borrowing to trade is the road to poor house. Tu author kata. Dan Shak may leverage a bit but only a small amount in his proportion. So settle. So 3 emosi yang saya sempat baca tadi dalam 2 jam.
So saya buat slide semua. So inilah 3 itulah. So in summary, kita tengok ada greed, ada desperation and ada excitement. So 3 emosi ni. So take home message malam ni adalah untuk kita try lah. So benda ni saya yakin dan percaya memang ada dalam diri setiap trader. Excitement, desperation dan greed. Kita semua ada benda tu. Cuma ada point of this book adalah untuk kita faham 8 emosi ni dan untuk kita belajar macam mana untuk kita kawal emosi-emosi yang boleh membunuh seorang trader. So kita trade untuk kita konsisten dan untuk kita boleh buat benda ni secara konsisten sepanjang hidup kita. Untuk kita membuat profit yang besar dan konsisten, bukan membuat profit one off. Hari ini profit 20%, esok rugi 100%. Macam kita tak nak macam tu. Kita nak konsisten buat benda tu. Betul, kita kena improve. There's always a room for improvement for every people dalam dunia. And this is the journey lah untuk kita improve. Trading is a journey itself. So itu je lah saya punya sharing malam ni. Saya tak tahu berapa lama, dalam 30 minutes lah. Okay. Right, so maybe open to question kalau ada. Maybe tak ada question lah. Kalau ada question boleh lah tanya. Okay. So that's it actually. If ada question boleh tanya. Dan saya harap bermanfaatlah untuk semua sebab dah pinjam 30 minutes korang. I hope it will be very useful for all of you. Alright. So ni saya baru cuba link ke YouTube. Nanti part 1, part 2 saya akan cuba upload ke YouTube nantilah. Nanti saya share link dekat channel Street Traders. Boleh tengok-tengok kat sana. Alright. Okay, so kalau tak ada soalan, lagi sekali satu. Kalau tak ada soalan pun, siapa yang ada on, boleh on video jap, nak ambil gambar macam biasa. Yes. Siapa yang on tu macam masih bangun lah. Yang tak on tu mungkin tertidur sambil dengar dah. Right, semoga manfaat semua. Hai, macam ni lah. Nampak muka. Okay, kita ambil gambar sikit. Okay. Hai, banyak abang-abang Okay, 1, 2, 3. Alright. Okay, thank you semua. So insyaAllah teruskan improve lah. So saya masih cuba menghabiskan buku ni. Saya dah pernah baca dah habis. Cuma nak revise balik sementara ada masa. Ada half a year buku ni. Dan insyaAllah saya akan teruskan share lah sampai habis. Okay. So selamat malam dan Assalamualaikum.